Hi guys, welcome back to Bulu Gadget. Ini adalah Huawei P50 Pro. Ini adalah smartphone yang memiliki kamera yang paling hebat buat masa sekarang mengikut DxOMark. Dekat website DxOMark tu, dia punya ranking ni masih lagi nombor 1. Dan selepas jadikan phone ni sebagai aku punya daily driver, aku akui yang kamera dia ni antara yang terbaik untuk penawaran smartphone. Phone ni antara best of the best untuk kamera performance. Dan ada satu teknologi yang baru untuk imaging optical system dekat Huawei P50 Pro ni, iaitu Huawei XD Optic. Huawei XD Optic ni dia berfungsi untuk memperbaiki light error sewaktu kita ambil gambar. Tujuan dia untuk jadikan detail pada objek itu menjadi lebih baik. Teknologi ni dia bekerja sebelum gambar yang kita ambil itu pergi ke ISP Image Processing dan Huawei XD Fusion Pro. Untuk Huawei XD Fusion Pro ni pula, dia tergolong daripada beberapa teknologi kamera yang digunakan oleh Huawei. Contohnya macam Super Color Filter System, True Chroma Image Engine dan Super HDR teknologi. So lepas tu barulah dia hasilkan gambar yang super lawa. Baiklah, tengok dia punya spesifikasi kamera ni. Dia menggunakan 50 megapiksel untuk kamera utama, 40 megapiksel untuk kamera black and white. Lepas tu ada 13 megapiksel untuk ultra wide dan 64 megapiksel untuk periskop telefoto kamera. Kamera selfie dia pula 13 megapiksel. So untuk kamera dia ni, DxOMark sendiri dah bagi ranking nombor 1. Lepas tu lens dan sensor yang digunakan ni sangat hebat, and hadir pula dengan teknologi optical imaging system yang baru. Tapi persoalan dia, adakah dia punya hasil kamera ni betul-betul hebat seperti yang dia punya spesifikasi ni lah. Jadi kalau nak tahu, jom kita tengok. Baiklah, mulakan dengan kamera utama dia dulu. Semua hasil gambar yang keluar dari kamera utama ni memang nice gila. Tak kisahlah dari segi warna, detail objek, dynamic range, semuanya terjaga dengan baik. Walaupun dalam keadaan low light, keadaan yang kurang cahaya, Huawei P50 Pro ni masih dapat berikan gambar yang baik. Dan untuk dia punya kamera utama ni boleh jadikan sebagai kamera makro. Beralih ke kamera yang paling aku suka, iaitu telefoto. Aku boleh katakan ini adalah optical zoom yang terbaik yang pernah aku cuba. Dia punya telefoto ni sentiasa bagi hasil yang menakjubkan. Dan OIS card phone ni bekerja dengan baik, sentiasa membantu kalau zoom pada kamera phone ni. Bercakap pasal zoom, kamera phone ni mampu untuk zoom sehingga 100 kali ganda. Dan the only one sensor yang korang boleh dapat dekat smartphone flagship, jarang smartphone lain bagi sensor macam ni, iaitu dia punya sensor black and white. Dedicated tau. Dia bukan sensor yang daripada RGB yang dia convert ke monochrome. Tak. Dia ada dedicated sensor untuk black and white. Mungkin ramai yang tak berapa gemar untuk guna black and white ini. Tapi sebagai ex pengguna Huawei P30 Pro, aku agak rindu dengan Huawei punya black and white. Dia ada Leica look sikit, ada sentuhan daripada Leica punya black and white. Dan saiz megapiksel yang digunakan untuk sensor ni agak besar, 40 megapiksel. So gambar yang dihasilkan daripada black and white ni memang nice gila. Dia punya hitam tu memang nampak betul-betul hitam, memang cantik lah. Detail dia pun memang sharp gila. Last but not least untuk kamera dia ni ialah kamera selfie. So untuk kamera selfie 13 megapiksel ni, dia ada 3 tetapan, 1 kali ganda, 0.8 dan wide. Hasil selfie dia aku suka, sentiasa bagi gambar yang baik walaupun dalam keadaan yang kurang cahaya. Okey, inilah hasil rakaman kamera utama dia pada resolusi 1080p 60fps. Dia boleh merakam sehingga 4K, tapi yang aku rakam ni cuma 1080p 60fps je. Okey guys, so tengok dia punya warna hijau ni, lawa gila. Aku suka gila color science dekat Huawei P50 Pro ni. Korang boleh tengok sendiri warna dia macam mana, memang nice. Okey. So kita try gerak sikit, test dia punya OIS ni, dia punya stabilizer macam mana. Okey. Memang nice gila. Dekat screen ni steady gila. Tak ada shaking-shaking pun. Alright. So macam mana guys kamera utama dia?
Untuk rakaman dia memang nice gila. Bagi orang yang suka buat video, nak buat vlogging ke, ini adalah highly recommend lah untuk korang. Alright. Dan by the way, aku rakam guna tangan je, tak gunakan sebarang gimbal. Memang steady gila. Yang bestnya semasa rakam video ni, kita boleh zoom dia. Tak payah nak matikan apps tu. Kita boleh terus zoom dia. Okay, so maksimum dia untuk 10 kali zoom dia. Itu pun dah cukup cantik lah. Woohoo. Okay, ni pula cara rakaman kamera selfie dia pada resolusi 1080p. Dan dia juga boleh merakam sehingga 4K punya resolusi lah. Okay, korang tengok, aku jalan laju sikit. Dia punya stabilization padu tak padu dekat skrin ni smooth gila guys. Alright. Dan dia pun sama macam kamera utama dia. Dia boleh untuk tukar dia punya tapan. Yang ni untuk 0.8 dan kamera wide. Okay, yang ni kalau korang tengah buat vlogging dengan member ke, bolehlah guna wide ni. Atau nak tunjuk apa benda yang kat belakang korang tu. Nice gila weh. Even dah tukar untuk wide macam ni, aku nampak dia punya resolusi tu masih lagi tajam. Tak ada kabur dengan dia punya detail tu. Alright, dan tukar pada okay. So, untuk kamera selfie ni bagi aku antara yang terbaik lah untuk buat vlogging. Jadi kalau korang suka buat video-video vlogging, memang highly recommend lah untuk Huawei P50 Pro ni. Benda tu, kedai tayar. Right. So, selain menjadikan phone ni sebagai daily driver, part yang aku suka selain kamera adalah dia punya display. Dia punya display ni sentiasa bagi pengalaman penggunaan phone jadi lebih baik. Bermula daripada day to day punya penggunaan sehinggalah untuk penggunaan bermain game, dia punya skrin ni sentiasa best je lah. So, untuk skrin ni, dia menggunakan OLED 1 billion color. Lepas tu ada 120Hz refresh rate. Cuma part yang buatkan aku agak lemah dekat dia punya skrin ni adalah bila nak layan Netflix. Dia punya Wi-Fi ni cuma dekat L3. So dia tak boleh nak layan Netflix pada resolusi Full HD. Tapi disebabkan phone ni dia hadir dengan dua setup speaker, stereo speaker, so masih seronok lah untuk tengok movie, dengar lagu dan main game semua tu. Untuk design dia yang unik dan estetik ni antara salah satu sebab kenapa aku suka dekat smartphone ni. Aku faham yang design ni adalah satu benda yang subjektif, dia tak ada betul, tak ada salah. Dan aku dapat rasakan ramai yang kurang gemar design dekat Huawei P50 Pro ni. Dan lagi-lagi dia punya kamera yang oversize macam ni. Tapi secara peribadi, aku suka je design dekat Huawei P50 Pro ni. Dia nampak rare je. Beralih ke bahagian performance engine dia, untuk market Malaysia, Huawei P50 Pro ni menggunakan Snapdragon 888 dipadukan dengan RAM sebesar 8GB dan internal storage 256GB. Jadi kalau dah menggunakan SoC yang flagship macam ni, nak bahas apa lagi untuk dia punya performance? Memang takkan ada masalah lah untuk dia punya bahagian performance. Korang nak buat apa saja kat phone ni, semuanya akan terasa lancar je. Dan satu benda yang korang kena notice, walaupun dia menggunakan Snapdragon 888 yang kebanyakannya menyokong untuk rangkaian 5G, tapi untuk device Huawei P50 Pro ni, dia hanya menyokong untuk rangkaian 4G je. Untuk kapasiti bateri dia ialah 4360 mAh. Walaupun saiz bateri dia tak besar sehingga 5000 mAh, tapi aku agak teruja dengan phone ni sebab dia boleh optimizekan daya penggunaan bateri. Jadi dengan bekalkan 4360 mAh ni, dia dah cukup untuk aku punya kegunaan seharian. Dalam sehari tu, aku sekali je untuk cas smartphone ni. Dan bercakap pasal pengecasan, dia hadir dengan pengecasan yang pantas. Itu dah sewajibnya lah untuk smartphone flagship. So untuk Huawei P50 Pro ni, dia hadir dengan 66W super charge dan 50W untuk wireless charging. Dan yang terakhir, mesti korang nak dengar daripada aku sendiri,
macam mana pengalaman menggunakan smartphone yang tiada GMS ni, Google Mobile Services. Sebelum ni, aku agak sukar untuk gunakan smartphone Huawei ni. Aku punya hati ni agak berat nak gunakan phone Huawei disebabkan masalah yang diorang ada. Dan sejujurnya, memang susah nak gunakan smartphone kalau tak ada Google ekosistem. Tapi kalau tengok dalam beberapa tahun kebelakangan ni, Huawei memang all out lah. Diorang memang bertungkul lumus untuk develop diorang punya HMS tu. Dan dekat Huawei App Gallery sekarang ni pun, kita boleh tengok banyak aplikasi yang daripada Play Store kita boleh dapat daripada Huawei App Gallery. Yang paling penting bagi aku ialah aplikasi banking, aplikasi bank. So dekat Huawei App Gallery ni, dia dah ada Maybank, CIMB Bank dan RHB. Ni bank yang aku gunalah. Even nak install WhatsApp pun boleh je melalui dia punya official website. Memang tak ada isu kat situ. So guys, nampaknya saja video untuk Huawei P50 Pro ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.